Cuma nak beritahu, okey, idea dia macam ni. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul. Okey. Dan nabi dan rasul ni antara sifat dia adalah siddiq, tabligh, amanah, fatalah. Cerdik. Jadi seorang rasul ni dia cerdik. Dia cerdik. Jadi kita pun insya-Allah alhamdulillah cerdik juga pada level-level tertentu lah kan. Kalau tak cerdik tak dapat sama belajar ke IPT kan. Okey, jadi bagi seorang yang cerdik akalnya, elok akal kita ni, sebenarnya kita boleh fikir, tapi kita tak fikir sebab kejadian ni kejadian kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim tidak pernah belajar mana-mana di sekolah mana-mana ke ataupun belajar daripada mana-mana tentang ilmu ketuhanan, menyebabkan beliau baginda mencari sendiri Tuhan kan. Dia tengok bintang dalam ayat ke-74. Ayat ke-74 mula-mula sekali dia tengok ayah dia, apa ni, bina berhala, lepas tu sembah berhala. Kita bina dia, lepas tu kita sembah dia. Jadi pada dia tak betul benda ni. Jadi dia pun terus cari. Disebabkan akal dia yang cergas, dia cari siapa tuan punya alam ni. Dia cari bintang, kemudian dia tengok bintang, dia tengok bulan, kemudian dia tengok matahari. Akhirnya semua tu hilang. Tengok bintang, datang cerah, hilanglah cahaya bintang. Tengok bulan, datang cahaya matahari, hilang cahaya bulan. Tengok matahari, bila petang terbenam matahari, tak nampak juga matahari. Jadi dia kata, akhirnya dia berserah. Seolah-olahnya kita kata macam ni, seolah-olahnya dia pasrah. Dia dah tak tahu dah nak cari Tuhan macam mana. Tapi dia tahu alam ni mesti ada pencipta dia. Jadi dia pun berserahlah. Maksudnya seolah-olahnya dia berdoa, wahai Tuhan punya alam ni, kalau kau tak beritahu aku, maka aku akan jadi sesat lah, tak tahu. Sebagaimana ayat yang ke-79 yang saya bacakan sebelum ni. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ayat ni diguna perkataan Allah. Cumanya apa yang berlaku pada situasi Nabi Ibrahim tu, dia berdoa. Dia seolah-olah beritahu, kalau kita guna perkataan apa, Tuhan lah. Bukan guna perkataan yang general, Tuhan. Seolah-olahnya macam kita ni, kita beritahu, Tuhan, kalaulah kamu ada, tunjukkan kepada aku siapa kamu. Macam tu seolah-olahnya. Sebenarnya kisah macam ni berlaku pada zaman sekarang, tapi dia tidak berlaku pada kita orang Islam. Dia berlaku pada orang-orang yang mencari agama, orang agama lain ke, ataupun orang yang tak ada agama. Walaupun dalam IC dia mungkin dia tulis agama Buddha, Kristian dan sebagainya kan, tapi dia sebenarnya tak percaya pada agama yang tertulis pada IC dia pun. Agama mak ayah dia tak percaya pun. Dia jadi dia cari-cari. Akhirnya ada beberapa peristiwa di Malaysia kita ni, di mana orang yang dia mencari Tuhan ini, akhirnya dia berdoa secara umum macam tu je. Wahai Tuhan, kalaulah betul engkau ada, tunjukkan kepada aku siapa engkau. Macam tu. Dan memang ada yang dapat mimpi dan sebagainya, dapat hidayah daripada Allah SWT melalui Islam. Cuma kita nak beritahu, okey, kita cuba buat dalam situasi di mana seolah-olahnya Nabi Ibrahim ataupun orang-orang yang mencari Tuhan ni lah. Jadi secara logiknya, bila kita tengok alam ni, kita akan boleh terfikir bahawa alam ni mesti ada pencipta, sebab alam ini begitu hebat, begitu sistematik dan sebagainya. Okey, itu kita katalah kan. Tapi ada juga pelbagai teori. Kalau kita lihat kepada teori penciptaan alam, teori yang besar dia ada dua. Ada dua teori yang besar dalam penciptaan alam. Biasa yang kita dengar tu, yang biasa kita tahu, teori penciptaan alam semesta. Tak pernah tahu. Ada belajar sains tak dulu. Okey. Biasa yang kita dengar adalah teori Big Bang. Teori Big Bang tak pernah dengar? The Big Bang Theory. Tak pernah dengar juga. The Big Bang Theory Jadi dalam penciptaan alam, yang paling diterima pakai sehingga hari ini oleh saintis adalah The Big Bang Theory. Teori Big Bang lah. Okey. Sebenarnya ada satu lagi teori yang kedua, yang sebelum daripada datangnya teori Big Bang tu, dipanggil The Steady State Universe Theory. Steady State Universe. The Theory of Steady State Universe. Okey.
Jadi kalau ikut teori steady state universe ni, teori dia apa? Steady state universe ni kata alam ni semula jadi. Macam tu je. Senang lah, senang kita nak fikir. Alam ni semula jadi, qadim lah maksudnya, sifat dengan sifat sedia. Alam ni semula jadi dan dia datangkan, orang yang datangkan teori steady state universe teori ni, sebenarnya teori ni sebelum teori ni adalah sebelum 1900 lagi. Maksudnya kurun ke-19. Kurun ke-19 teori itu datang, tapi dia teori yang tak kemal lah. Mungkin ada orang tu, saintis ni beritahu, saintis ni beritahu kan. Sehinggalah pada 1948 tu diperkenalkan secara, dikemukakan secara berstruktur lah teori itu, dengan fakta-fakta dan hujah-hujahnya oleh Hermann Bondi, Thomas Gould dan Fred Hoyle. Ada 3 orang saintis pada waktu itu. Jadi pada peringkat awal teori steady state universe ini, Einstein antaranya orang yang disebabkan ramai orang terima teori steady state universe pada waktu itu, Einstein pun dia terikut sekali. Sehingga kan Einstein pada 1917 dia kemukakan pekali kosmologi untuk, kita kata, adalah calculation dia. Sebenarnya orang yang kemukakan teori, kedua-dua teori kejadian alam semesta ni, ataupun beberapa teori kejadian alam semesta ni, mereka ni bukanlah orang-orang yang bodoh, ataupun mereka ni bukanlah orang-orang yang macam Pak Pandi ataupun Mak Jenin yang fikir-fikir macam tu kemudian keluar teori. Tak, mereka ni ahli-ahli astronomi, ahli fizik, ahli matematik, ahli sains lah, yang membuat calculation, pelbagai-bagai calculation, formula dan sebagainya untuk keluar teori itu. Maksudnya bukan teori sembarangan lah, sebab itulah dipelajari di universiti dan sebagainya kan? Bukan biasa-biasa teori ni. Okey. Jadi waktu tu Einstein terima sekali teori ni, the steady state universe ni. Sehinggalah pada tahun 1922 datangnya Alexander Friedman membetulkan pekali kosmologi daripada Einstein pada tahun 1922. Dibetulkan pekali kosmologi Einstein tu, dia nak beritahu sokongan Einstein sebelum ni kepada steady state universe theory ni tak betul. Sebab dia ada calculation lain sebenarnya. Jadi pada itulah akhirnya pada 1927 George Lemaitre, astronomi Belgium, mendatangkan teori the Big Bang Theory. Apa beza Big Bang Theory dengan steady state universe theory? Steady state universe theory kata alam ini sedia ada, semula jadi. Tapi the Big Bang Theory ni dia datangkan pengiraan dan sebagainya daripada ramai saintis. Mereka buat kesimpulan bahawa alam ini ada permulaan. Itu teori yang paling besar yang diterima pakai pada hari ini, iaitu the Big Bang Theory. Tapi kita tak naklah bincang secara pandai lebar dia punya proses dia satu persatu. Cuma nak beritahu the Big Bang Theory ni nak beritahu alam ini sebenarnya ada permulaan bersalahan dengan steady state universe theory. Sebab itulah akhirnya Einstein mengakui bahawa sokongan dia kepada teori steady state ni salah, tak betul. Dia pun menyokong juga teori the Big Bang Theory ni. Maksudnya alam ini ada permulaan. Nak beritahu, kenapa nak kaitkan cerita panjang lebar sains tu dengan belajar akidah? Nak beritahu, ahli bijak pandai, kalau kita ni tak berapa nak bijak sekalipun kan, ahli bijak pandai mengakui bahawa alam semesta ini ada permulaan. Itu stand dia. Stand kita yang kita kena faham. Sebenarnya teori the Big Bang Theory ni pun diterima pakai oleh gereja Katolik, kalau tak silap saya pada tahun 1951. Berapa tahun tu terlupa. Sebab tak tulis kalau dia tak ingat. Okey. Jadi dari segi ilmu Islam yang kita belajar daripada Quran Sunnah, memang kita tahu Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini, bermaksud alam ini bermula dengan tiada. Tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan alam ini, akhirnya ada alam ini. Teori Big Bang pun macam tu juga kan. Big Bang tu apa? Letusan besar. Alam ini bermula dengan letusan besar. Panjanglah cerita dia tu. Cuma nak beritahu, bila sesuatu itu bermula, maksud dia apa? Maksud dia ada benda yang memulakan dia. Mana ada benda bermula tetapi tidak ada apa yang memulakan dia? Kan? Semua benda yang bermula ada sesuatu yang memulakan dia. Itu. Jadi sebab itulah bila kita belajar akidah, kita usaha untuk belajar akidah, perkara asas yang kita kena faham dahulu adalah bahawa kalau dalam kaedah sifat 20,
sifat yang pertama dibincangkan adalah wujud. Barulah qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadith, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradah dan seterusnya. Kan? Okey. Jadi Allah Taala wujud dulu. Cerita tentang wujud dulu. Jadi sebab itu bila kita belajar akidah, kita kena fikir sekejap, guna otak kita yang Allah Taala bagi, kecerdasan akal yang Allah Taala bagi pada kita ni untuk berfikir, tengok alam ni, bahawa alam ini sebenarnya ada pencipta. Kita kena fikir kat situ dulu. Kan? Kena fikir kat situ dulu. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang saya baca 2 minggu lepas. Kan? Nabi Ibrahim fikir alam ini ada pencipta. Cuma masalah dia adalah dia tidak tahu siapa. Siapa nama Tuhan tu, macam mana sifat dia, dia tidak tahu. Sehinggalah malaikat Jibril datang, berjumpa, turun diarahkan oleh Allah SWT, turun bertemu dengan Nabi Ibrahim, nak beritahu, wahai Ibrahim, Tuhan yang kamu cari ni bernama Allah Subhanahu Wa Taala, sekian-sekian sifat dia dan sebagainya. Nak cerita pada Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kita. Kita kalau setakat kita guna akal kita, kita pada peringkat awal kita boleh fikir bahawa alam ini ada pencipta. Tapi akal kita walaupun cergas bagaimanapun, dia berhenti kat situ saja. Alam ini ada pencipta. Alam ini ada permulaan dan alam ini ada pencipta. Okey. Jadi kalau nak tahu lebih daripada itu, maka kita perlu berhajat kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penerangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Tuhan punya alam ni, nama dia sekian-sekian, sifat dia sekian-sekian. Tak bolehlah kita reka-reka sendiri, kita nak bagi nama kepada dia. Sesuka hati nak bagi nama kepada dia. Siva, Brahma, Vishnu, Buddha, apa lagi nak bagi nama kepada dia. Tak bolehlah macam tu. Sebab yang layak bagi nama kepada Allah SWT hanyalah Allah SWT sajalah. Sebagaimana di firman Allah SWT, selain daripada nama Allah itu sendiri, ada banyak lagi nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salam, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar. Kan banyak lagi nama, 99 nama Allah SWT. Cuma pada peringkat awal pengajian akidah ni, kita kena faham dahulu bahawa alam ini ada permulaan dan alam ini ada pencipta. Kemudian nama dia apa, sifat dia bagaimana, itu adalah pelajaran yang seterusnya. Pelajaran yang seterusnya. Tapi kalau peringkat awal kita keliru, kita tak faham, maka jadi banyak masalah. Jadi banyak masalah kalau peringkat awal pun kita keliru dan tak faham. Sebab itu diriwayatkan bahawa ada manusia bila dia mati dan masuk ke alam barzah, bila malaikat tanya, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia jawab macam mana? Dia kata, orang kampung aku ataupun kawan-kawan aku kata Allah Tuhan aku. Dia jawab macam tu. Jawapan tu bukan jawapan yang kita hafal. Jawapan dalam kubur ni adalah jawapan yang berdasarkan kepada iman. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia kata, orang kampung aku beritahu Tuhan aku Allah. Itu jawab macam tu. Jawab jawapan yang sangat tak kemas lah. Itu orang Islam ni. Kita cerita seorang Islam yang jauh daripada ilmu Islam, yang jauh daripada ilmu akidah, menjawab soalan malaikat di alam barzah. Jadi itu yang kita risaukan berlaku pada diri kita. Biarlah kita usahakan untuk belajar tauhid ini. Banyak masjid-masjid yang mengajar. Jadi kita kena ambil ikhtiar, luangkan masa dan sebagainya untuk belajar supaya kita tahu. Kemudian seterusnya, bila kita dah yakin dengan kuat bahawa Tuhan punya alam ini satu zat yang hebat, yang maha hebat, yang menjadikan alam ini yang sangat sistematik ini, yang namanya Allah, ataupun banyak lagi nama dia lain, bukan nak fokus sangat pada nama itu, nak beritahu bahawa alam ini ada pencipta dan ada permulaan. Itu. Kemudian baru dah datang wujud qidam, baru dah datang sifat yang kedua dalam sifat 20, iaitu qidam. Qidam bermaksud Allah SWT itu bersifat dengan sedia. Bersifat dengan sedia inilah akhirnya kita susah sikit nak guna akal fikiran kita, kecuali kita didatangkan dengan wahyu Allah SWT menceritakan bahawa Allah Ta'ala ini bersifat dengan sifat qidam. Sebab kadang-kadang kita tengok ni kan, alam ini pun ada permulaan. Jadi macam mana pula Allah Ta'ala itu, macam mana pula Tuhan itu dia tidak ada permulaan. Bila fikir macam mana Tuhan itu tidak ada permulaan, akhirnya fikir, nampak ada yang gila duduk tepi jalan kan. Sebab tak ikut saluran yang betul belajar kan. Sebab Tuhan ini kenapa dia tidak boleh ada permulaan kan? Nak bagi mudah akal kita faham, kalau sesuatu yang ada permulaan, mestilah ada sesuatu yang menjadikannya kan.
Sebab itu Tuhan ini dia tidak boleh ada permulaan. Kalau Tuhan itu ada permulaan, maka tak boleh Tuhan lagi. Dia jadi makhluk. Kan? Sebab benda yang ada permulaan adalah sifat dengan bersifat diciptakan. Faham tak? Benda yang ada permulaan ni adalah jenis, sifat, karakteristik ataupun ciri sesuatu yang diciptakan. Baru dia ada permulaan. Tuhan dia tidak boleh ada permulaan. Sebab kalau ada permulaan dia tak jadi Tuhan. Lepas tu jadi bingung nak fikir. Tak ada permulaan, habis tu dulu macam mana dia? Fikir macam-macam ni kan. Dulu macam mana dia lah? Dulu seorang-seorang je lah. Duduk kat mana? Jadi fikir mengarut macam tu, akhirnya jadi pening. Sebab itu ilmu akidah ni kita kena belajar ikut turutan. Kena belajar ikut turutan dan belajar dengan guru lah. Tak boleh belajar macam buku macam tu. Jadi takut jadi gila nanti kan. Jadi tu. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi lah dalam masa berbaki beberapa seminggu dua lagi lah sehingga tamatnya peperiksaan akhir bagi semesta ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.